Siapa tak pernah sakit? Semua manusia pernah merasa sakit. Sakit kan? Merasa sakit. Jom kita sembang mengenai tokoh pemegang rekod dunia, manusia paling dahsyat merasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sembang Quran pada kali ini akan berkisar tentang sakit. Kita akan sembang mengenai pemegang rekod dunia, manusia paling dahsyat merasa sakit. Surah Anbiya, surah para Nabi. Ayat 83-84. Nabi Ayub mengadu kepada Allah, baginda sedang sakit. Dan Allah angkat kesakitan Nabi, Allah lipat gandakan nikmat dan Allah rahmati Nabi. Dan semua itu tidak lain tidak bukan sebagai satu peringatan untuk semua manusia yang menyembah Allah. Pada asalnya, Nabi Ayub adalah seorang yang dilimpahkan dengan kekayaan, harta benda, ternakan, hamba yang banyak, tanah yang luas, ramai anak dan pelbagai kesenangan. Kisahnya bermula begini. Suatu hari, Iblis diberi izin naik ke langit. Tiba-tiba terdengar malaikat berselawat ke atas Nabi Ayub. Iblis dengki. Iblis minta izin Allah untuk hasut Nabi. Allah beri kekuasaan kepada Iblis untuk menguji Nabi dengan segala kekuatan tentera jin, syaitan-syaitan dan penyakit-penyakit. Tetapi setiap peringkat ujian, Nabi tetap sahaja tidak mengalah, malah bertambah keimanannya. Mula-mula Iblis bakar unta-unta Nabi, kemudian dia bunuh kambing-kambing Nabi pula. Kebun-kebun Nabi juga hancur musnah. Tak cukup dengan itu, Iblis bunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Tetap sahaja Nabi masih bersyukur. Iblis tak berputus asa. Kali ni dia minta kepada Allah untuk uji sosok tubuh Nabi sendiri. Allah benarkan Iblis uji Nabi, tetapi tidak pada hati Nabi Ayub. Jika hati rosak, maka rosaklah segalanya. Hanya dengan takdir Allah, Allah nak uji Nabi, Allah tarik semua nikmat yang dia beri. Dia maha pemberi dan dia maha menarik kembali segala nikmat. Nabi Ayub ditimpa pelbagai musibah dan sakit, hinggakan tiada satu bahagian tubuh baginda yang sihat, kecuali lidah dan hatinya sahaja. Cuba bayangkan seluruh anggota badan kita sakit. Apa rasanya? Kaki sakit, tangan sakit, kulit sakit, urat, otot, otak, hidung, mata, semuanya sakit. Sakit satu bahagian badan pun dah terasa periknya. Ini kan pula seluruh badan. Sakit Nabi ni sampaikan kawan-kawannya, keluarganya menjauhi baginda. Baginda diusir daerah, dibuang jauh dari kampungnya, hingga tiada siapa pun yang berhubung dengan baginda kecuali isterinya yang setia, sangat setia. Isteri Nabi tahu akan kebaikan Nabi sebelum ini, jadi dia tetap setia bersama baginda. Dikatakan isterinya sampai tiada duit untuk membeli keperluan Nabi, hingga dia potong rambut dia sendiri untuk dijual. Sampai ke tahap ini punya setia isteri Nabi ni. Dalam satu hadis riwayat Baihaqi menyatakan manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian orang-orang soleh dan seterusnya. Ada riwayat mengatakan Nabi Ayub adalah orang pertama merasa penyakit gatal. Wallahu alam. Ada yang kata Nabi diuji bertahun-tahun, bukan sehari, bukan seminggu, sampai dikatakan daging Nabi sampai berjatuhan. Punya dahsyat Nabi diuji. Apa yang menariknya ingin saya kongsikan pada kali ini ialah, yang pertama, isteri Nabi meminta agar Nabi memohon kepada Allah untuk diberi kelapangan. Tetapi apa Nabi jawab? Nabi kata, aku telah menjalani hidup dengan sihat selama 70 tahun. Kesabaranku ini baru sedikit jika nak banding 70 tahun aku sihat. Padahal punya dahsyat sakit baginda. Yang kedua, punya ikhlas doa Nabi dalam menghadapi ujian ini. Doa Nabi hanya berbunyi, Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Simple. Nabi tidak berdoa sama sekali untuk mengubah keadaan dirinya. Kalaulah kita mesti, Ya Allah, tolong sembuhkan aku sekarang juga. Aku dah tak mampu dah ni.
Ya Allah, kenapa aku diuji begini? Apalah dosaku, Ya Allah? Padahal baru sikit. Dosa pun banyak. Itu kalau kita lah. Saya sendiri sedang sakit ACL putus ni. Kadang-kadang rasa berat sangat ujian ni. Sampai terfikir, ni ujian ke azab? Tak bermakna Nabi tidak mengadu kepada Allah. Nabi tetap mengadu. Hanya Allah tempat mengadu. Cuma Nabi tidak minta disembuhkan sebab baginda rasakan inilah bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan yang agung. Yang ketiga, baginda tak pernah rasa sempit dada, rasa terbeban dengan sakit yang maha dahsyat ni. Boleh kata, kalau ada rekod dunia, manusia paling sakit, nombor satu adalah Nabi Ayub. Tiada manusia yang pernah rasa sakit lebih dahsyat dari apa yang baginda rasakan. Bahkan, baginda rasa malu nak minta disembuhkan. Rasa tak layak. Kalaulah kita, Ya Allah, aku dah solat, aku dah sedekah, aku dah buat banyak benda baik, tolonglah sembuhkan aku. Yang keempat, Iblis fikir jika Nabi Ayub diuji, dia akan sesat. Tetapi rupanya makin tinggi iman dan rasa syukurnya. Makin kehilangan, makin syukur pula. Hingga Iblis kecewa dan berputus asa. Yang kelima, kebaikan Nabi ni, masa dalam keadaan kaya dan sihat, baginda tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang, memikirkan orang lain yang kelaparan. Baginda tidak pernah memiliki 2 baju kerana memikirkan ada orang yang tiada baju. Padahal baginda tersangat kaya, dan bila Allah membuktikan kebenaran ini, maka Nabi berkata, Ya Allah, aku tidak akan angkat kepalaku hinggalah Engkau menyembuhkan penyakitku. Nabi tundukkan kepala kepada Allah bertahun-tahun lamanya. Lagi diuji, lagi tunduk Nabi Ayub ni. Hinggalah Allah menyembuhkan penyakit ini. Surah Anbiya ayat 84. Allah sihatkan kembali Nabi Ayub. Allah hilangkan semua musibah yang menimpa baginda. Allah ganti anak-anak baginda. Dan akhir ayat 84, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Akhir kata, ujian Nabi bukan semata untuk diri baginda sendiri, malah sebagai pengajaran untuk kita. Para Nabi diuji, para sahabat diseksa. Yang pertama sebagai ujian diri mereka sendiri, yang kedua sebagai pedoman untuk kita. Seolah generasi dulu dah ambil bahagian yang sakit-sakit, pedih-pedih, luka-luka, susah-susah, untuk kita rasa indahnya nilai keimanan. Para Nabi dan sahabat seolah bentangkan permaidani merah untuk kita ke syurga. Kita pula mudah-mudah je nak jalan atas permaidani yang hakikatnya ia tersedia dengan segala keperitan hidup generasi dahulu. Wallahu alam. Sekian sembang Quran mengenai sakit. Bersakit-sakitlah untuk bersedap-sedap di syurga. Jangan pula bersedap dahulu di dunia, takut merasa maha dahsyatnya sakit di neraka. Jangan lupa like, share dan subscribe. Moga kita sama-sama mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.